Sekali lagi, Wan Azizah telah dipilih sebulat suara oleh Parti Keadilan Rakyat PKR untuk diturunkan dalam pilihan raya kecil PRK Perkhidmatan PAU sebagai calon yang dianggap oleh ramai penganalisis sebagai calon kita semula. Sebaliknya, digembar-gemburkan pula oleh Timbalan Presiden PKR Yang Berhormat Azmin Ali bahawa pencalonan Datuk Seri Dr. Wan Azizah di Perkhidmatan PAU sebagai calon yang tepat. Bagaimanapun, penduduk Kajang berasa mereka telah teraniaya dan tertipu. Di mana janji, tiada pembelaan, tiada keadilan dan tiada perubahan. Mereka menjelaskan bahawa Don Kajang hanya mempunyai 40,475 pengundi pun tidak mampu dijaga dengan baik. Ini kan pula hendak menjaga keseluruhan Parlimen Perkhidmatan PAU yang mempunyai pengundi seramai 72,890 orang. My Suara TV sempat meninjau respon rakyat Kajang berikutan pencalonan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail di Perkhidmatan PAU yang diibaratkan menyusu kera di hutan, anak di rumah mati kebuluran. Kesimpulannya, pengundi di Don Kajang yang memberi seluruh amanah dan kepercayaan kepada Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berasa dipermainkan sewenang-wenangnya. Secara mata kasarnya memang dari segi perkhidmatan sampah oleh pihak MPKJ tidaklah seberapa bagus. Jadi kalau kita lihat isu-isu sampah selalu dibangkitkan dalam media-media utama, terutamanya dalam Don Kajang, dan kita juga ada mempunyai beberapa bukti kalau kita nak tunjukkanlah. Dan dari segi perkhidmatan Wan Azizah dalam bab sampah ni, saya tengok tiada sangat penegasan kerana beliau ni bukanlah seorang yang seorang wakil rakyat yang baik lah. Pelbagai janji telah diberikan oleh pihak Pakatan Rakyat, terutamanya melalui wakil rakyat mereka, Datuk Seri Wan Azizah yang telah menang dalam PRK pada tahun lepas. Antara janji-janji itu untuk melebarkan sungai di Sungai Kantan dan juga membetulkan laluan sungai di Bandar Kajang sendiri, tapi sehingga ke hari ini tiada apa-apa tindakan yang beliau ambil, hanya berjanji sahajalah yang setakat ni yang kita nampak sebagai rakyat Kajang. Kalau buktinya apabila berlaku hujan lebat, masih berlaku banjir lagi di kawasan-kawasan yang biasanya berlaku banjir lah, seperti di Bandar Kajang, Kampung Sungai Sekamat, Kampung Sungai Kantan yang kebiasaannya mengalami masalah banjir ini. Jadi sebagai wakil rakyat, perkhidmatan beliau tidaklah sebaik mana yang kita harapkan. Masalah ni takkan selesai punya. Ini apa yang saya dapat lihat sekarang, di mana kau tahu tu, kalau kita kata daripada segi penguasaan sampah, daripada segi pengaturcaraan ataupun cara pelaksanaan apa tentang sisa-sisa sampah ni, kita tak nampak pun yang dia boleh menyelesaikan masalah ni lah. Ni seakan-akan macam tak cukup orang yang melakukan kerja ni. Pasal sampah semakin hari semakin banyak. Contohnya yang kita dapat lihat, kita ambil yang dekat berdekatan dengan tabung haji di sini tu, yang kita nampak kadang sampah bertimbun sampai dah lalat, anjing pun dah datang. Jadi itu pada saya, sampah kalau untuk wakil rakyat saya yang sekarang ni, pada saya kalau kata untuk menyelesaikan isu sampah tu, pada saya dia perlu lebih penelitian lagi lah. Bila bukit-bukit dah habis ditaras, semua dah habis semua kan, lepas tu nak naik satu projek yang besar-besar. Jadi bila hujan tu sekali dengan ribut, itu satu lagi. Bila dah kata sibuk tu, bila bukit taras, lepas tu kata tu, yelah hujan kan, dah air kena kat tanah. Jadi kata, bila kata isu banjir tu lah, saya cakap tu, hujan bawa datang sekali dengan lumpur. Jadi sungai makin lama, ya kata lah, bila dah makin setek. Jadi bila dah makin setek, mana kawasan-kawasan rendah ni dah tentulah. Kalau dulu kita nampak kat Kajang ni cuma 1-2 tempat je yang banjir, tapi sekarang keseluruhan. Jadi sebab pada saya nampak dia macam mana dia datang, saya nampak pun tak pernah dekat Kajang ni. Macam mana nak selesai isu banjir tu?
Kita sendiri kan, kita sendiri, macam saya sendiri pun, yang saya betul-betul pernah jumpa dia betul masa berkempen ada sekali, masa hari ngundi sekali. Semenjak lepas dia menang sampai sekarang, apa pun tak ada. Rupa dia tamat-tamat ni yang dapat asyik kat TV je kan, ke dia ni kerja publicity je. Walaupun Government Service Tax (GST) merupakan isu yang sedang panas diperkatakan masyarakat di seluruh negara, platform PRK Perkhidmatan Pauh ini akan diambil sehabis baik untuk memberitahu kebaikan GST pada negara. Ramai penganalisis berpendapat bahawa isu GST tiada memberi masalah kepada Barisan Nasional untuk memenangi Perkhidmatan Pauh, tetapi isu hudud adalah topik sensasi yang menjejaskan kesefahaman Pakatan Rakyat. Pemuda PAS Perkhidmatan Pauh walaupun telah membuat U-turn, boykot kemudian sokong semula, belum tentu dipersetujui oleh ahli mereka. Tak ada perubahan, malah lagi merumitkan penduduk dengan lalatnya, dengan masalah dengginya. Jadi benda-benda ni kurang penyelenggaraan lah. Kalau kita tengok daripada segi, kalau dulu pokok bonsai tu kita tengok cantik. Sekarang dah jadi bonsai, dah jadi bonsai namanya. Walaupun dia wakil rakyat yang baru, patutnya dia kena agresif. Dia kena tengok, kena turun selalu. Kalau tak ada pun hantar wakil dia. Tapi nampaknya takat orang kata dia nakkan jawatan sajalah. Tapi kerja nampaknya menyukakan penduduk kat sini lah. Itu yang saya rasa agak kecewa dengan tindakan YB Jijah ni lah. Rasa saya yang tepat sekali kalau menyelesaikan masalah banjir kat Kajang ni, yang dia buat bodoh je. Dia buat bodoh, buat dono je. Sampai kan kita pun rasa satu hari nanti kita kat Kajang ni nak ada taksi air pula dah. Bukan taksi. Yalah, kalau selalu sangat banjir, jadi tak guna pakai kenderaan, pakai taksi air. Pengangkutan awam, saya rasa di Bandar Kajang ni kalau kita tengok pengangkutan awam memang banyak, tapi pengangkutan awam untuk bas, untuk bagi penduduk-penduduk di taman sekitar Dong Kajang ni, saya rasa tunggu mereka ceritakan. Kalau dulu kita tengok tahun lepas bas tu agak buruk, kita ingatkan dapat yang baru. Rupa langsung tak ada bas. Saya sebagai penduduk kadang-kadang saya sendiri bawa penduduk tengok tunggu bas kat tepi jalan, kita bawa sampai kat Kajang. Kadang-kadang saya silap kena tahan, ingatkan sepat kan, ingat kita pula bebek sapu. Tapi apa nak buat, itulah YB Jijah. Sebab bagi saya, first dia masuk dekat Kajang ni sebagai wakil rakyat, sampailah sekarang ni rasa-rasa apa dia buat? Tak ada apa. Satu lagi macam sekarang yang kes banjir yang tengah melulu sekarang ni, apa yang dia buat? Memang tak ada. Sebab kata nak korek longkang ke apa ke, nak tinjau tempat, tak ada. Memang tak ada. Jadi tak nampak lah apa kerja dia tu. Memang tak nampak. Nak cari pun tak guna. Kenapa tu? Rasa boleh datang je. Sedangkan nak masuk pasar Kajang pun sampai pintu depan je. Ni nak masuk dalam pasar Kajang, memang tak ada lah. Jelaslah di sini, umpama pepatah lama pernah berkata, datang tak diundang, pergi tidak dihalang. Ternyata Datuk Seri Dr. Wan Azizah telah gagal dalam mentadbir Dun Kajang. Kehadiran beliau bukan untuk memberi pembelaan terhadap rakyat, tetapi mencurahkan penganiayaan dan kesusahan kepada rakyat. Permintaan rakyat Kajang kepada pengundi Perkhidmatan Pauh agar bijak dalam memberi undi, kerana di Kajang buktinya cukup kuat bahawa Wan Azizah bukanlah calon yang dapat memberi sebarang khidmat kepada rakyat, kerana beliau adalah sekadar sebuah boneka dan cuma pemegang amanah sementara suaminya sahaja.